bulan. Memberi perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu sekali lagi. Alhamdulillah, hari ini kita ada buat perbezaan sedikit. Kita ada keistimewaan hari ini. Kita ada forum berkenaan keberkesanan mempelajari bahasa Arab intensif 3 bulan. Jadi tuan-tuan, sebelum saya pergi kepada penjelasan lanjut, di sebelah saya terdapat saudara Syahir. Umur. Alhamdulillah. Syahir, sila perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, nama saya Muhammad Syahir dan saya berumur 15 tahun. Alhamdulillah, Syahir seperti dia tidak asing lagi bagi kita di live. Dia adalah seorang juga sebagai pembantu guru dalam mengajar bahasa Arab kerana beliau telah fasih, telah habis mempelajari intensif 3 bulan berkali-kali. Alhamdulillah. Dan beliau sekarang sebanyak 2 kalilah. Sekarang beliau sedang mempelajari kitab alim, yakni kitab yang hanya dalam bahasa Arab. Okey, sebelum kita pergi ke penjelasan lanjut, sebelah kiri saya terdapat saudara Hafiz, yang mana beliau juga adalah salah seorang batch bersama saudara saya. InsyaAllah, Hafiz, sila perkenalkan diri. InsyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Yahya. Saya berumur 16 tahun. Dan saya belajar di sini sudah 3 tahun. Dan saya ambil khusus bahasa Arab 3 bulan ni saya ulang 2 kali. Alhamdulillah, sangat baguslah. Dan kita hari ini forum berkenaan keberkesanan mereka. Adakah mereka berkesan intensif 3 bulan terhadap mereka? Jadi mari kita tahu. Kita tanya kepada saudara Syahir, bagaimana anda boleh melepasi intensif 3 bulan ini, dan apa yang anda dapat manfaat daripadanya? Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, pada permulaannya saya hanya belajar hafiz Al-Quran sajalah, untuk hafal 30 juzuk Al-Quran yang kebiasaannya pelajar-pelajar tahfiz buatlah. Dan saya belajar untuk hafiz tu dalam masa 3 tahun. 3 tahun, dan dalam 3 tahun tu pendapatan saya hanya dapatkan untuk 5 juzuk lah. Alhamdulillah, saya mendapatkan 5 juzuk. Dan yang mana pengetua kami pun dia mengenalkan tentang metod Nahu dan Saraf, belajar dalam masa 3 bulan. Kerana saya ni dalam bab tahfiz agak kurang sikit, dan dinasihatkan oleh pengetua supaya sementara, asalnya untuk sementara hanya belajar Nahu dan Saraf. Jadi saya ingat pun nak sementara lah, sebab 3 bulan je, benda ni ringkas. Jadi saya pun sertai program Nahu dan Saraf 3 bulan. Yang metod ini asalnya ada di Magelang lah, dan kita bawa ke Malaysia, bawa ke tempat kita untuk belajar. Pada asalnya pun saya memang susah sikit lah untuk level 1, untuk level yang kedua, sebab kita nak baru kenal dengan kursus ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, waktu saya mula-mula belajar tu pun level 1, level 2 pun saya memang banyak mengulang lah. Banyak ulang sebab tak lepas level. Jadi benda kalau kita tak ingat level semua ni benda biasa lah. Sebab memang sebelum orang ni dia betul, dia tetap akan salah lah. Jadi benda ni biasa. Kemudian saya teruskan, dan apabila saya dah habis kursus 3 bulan, saya ingin sambung untuk 3 bulan yang kedua lah, untuk saya belajar dan juga mengajar. Lagi satu, untuk memantapkan lagi lah bahasa Arab saya dan kaedah untuk baca kitab tak ada baris. Jadi pada 3 bulan yang kedua tu, saya keputusan nak belajar dan mengajar. Sebab apa? Sebab untuk 3 bulan yang kedua ni, mungkin level 1, level 2 yang bawah-bawah mungkin saya dah senang lah.
Jadi saya buat keputusan, saya juga nak mengajar pelajar-pelajar yang baru supaya kita lagi mantap. Sebab apa? Kalau kita belajar dan mengajar, InsyaAllah disebabkan kita mengajar orang tu, kita akan lebih memahami lah. Jadi faedah untuk belajar nahwu saraf ni dia memang banyak. Faedah dia banyak. Lagi-lagi untuk orang yang nak ambil alim, dan sebenarnya untuk hafiz Quran pun memang banyaklah faedah dia. Kadang-kadang orang hafiz Quran ni, dia akan tersekat apabila hujung kalimat dia tu. Kadang-kadang kalimat tu kita tahu baca betul, tapi kadang-kadang ada setengah orang saya tanya untuk orang-orang hafiz ni, dia kata setengah orang kalau nak hafal Quran ni, ada kalimat tu dia orang hafal, tapi baris dekat ujung tu dia orang macam masih was-was, baris depan ke, baris bawah ke, ataupun sukun. Jadi dekat nahwu saraf kita belajar benda tu lah, yang mana dia akan mengajarkan kita baris hujung untuk kalimat yang macam ni macam mana. Kalau ada huruf jar, hujung dia baris apa? Kasrah. Macam tu. Dan itu salah satu faedah dia lah. Kemudian boleh baca kitab yang tak ada baris. Yang mana kalau orang yang belajar alim ni, kitab dia memang tak ada baris. Bukan macam Al-Quran yang biasalah ada baris abdu semua kan. Tetapi kitab yang untuk belajar alim ni memang tak ada baris dan bahasa Arab. Jadi nahwu dan saraf ni lah yang function untuk kita baca kitab tersebut. Dan function dia yang lagi satu untuk dalam percakapan kita lah. Percakapan kita, cuma kita kena memperbanyakkan hafal kosakata ataupun hafal perkataan-perkataan lah. Dan tips daripada saya untuk belajar nahwu dan saraf ni, yang pertama sekali kena fokus lah. Sebab apa? Kita kalau belajar macam nak senang-senang memang susah sikit. Memang kita akan anggap benda tu susah sebab kita tak fokus. Jadi kita kena fokus. Ada setengah orang tak fokus pun boleh dapat. Ada setengah orang fokus macam mana pun susah juga nak dapat. Sebab itulah kita kena banyak mengulang. Banyak mengulang. Dan untuk pelajar-pelajar yang dah lepas semua level, kita kena ulang balik lah level-level yang lepas. Sebab macam saya cakap, nahwu ni basic. Kalau basic ni maknanya, kira antara yang basic maknanya tak ada pelajaran baru. Memang benda yang ada dalam kitab yang penting sahaja yang tercatat, dia jarang berlaku dekat kitab. Tapi level permulaan ni semua ni memang kerap jadi penting untuk kita hafal. Itu sahajalah daripada saya, tips dan juga faedah-faedah yang telah saya dapatkan selama saya menyertai khusus 3 bulan nahwu dan saraf. InsyaAllah saya akan pulangkan kepada Ustaz Syafiq. Masya Allah, pencerahan yang bagus, perkongsian yang banyak dan sangat berfaedah. Saya sebenarnya cukup kagum dengan saudara Syahir, yang pada mulanya beliau lemah dalam hafazan, lemah dalam pemahaman, tetapi hari ini beliau membuktikan keberjayaan dia, kecemerlangan dia, sehingga hari ini dia boleh mengajar orang. Hari ini dia boleh baca kitab, dan hari ini dia boleh bertutur dalam bahasa Arab dengan baik. Okey, saudara Syahir juga antara pembantu guru yang terbaik lah. Dan antara rakannya ialah saudara Hafiz. Beliau juga setaraf dengan Syahir, selevel dengan Syahir, membaca kitab dan mengajar para beginner atau pemula. InsyaAllah kita dengar pencerahan pula daripada saudara Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah sebelum saya membelajar bahasa Arab, seperti mana Syahir telah jelaskan, saya pun satu batch dengan Syahir. Dulu saya mengambil Hafiz, tapi Hafiz tu saya tak boleh nak pergi sangat. Lepas tu dalam beberapa tahun Haji telah mengenalkan kami yakni tentang belajar bahasa Arab 3 bulan ni. Lalu kami pun join lah belajar bahasa Arab 3 bulan ni. Pada 3 bulan pertama saya agak kekok sikit lah, susah nak faham. Lepas tu lalu saya pun mengulang kali kedua untuk memantapkan, untuk menguatkan bahasa Arab saya. Selepas tu selepas dah belajar kali yang kedua tu, saya sama dengan Syahir lah mengajar pada pelajar-pelajar baru ni. Lepas tu selepas Covid semua, lepas tu Haji pula memperkenalkan kami yakni supaya ambil kelas i'dadi. Kelas i'dadi ni maksudnya macam orientasi untuk ambil kelas alim. Lepas tu kami pun ambil setahun. Alhamdulillah, disebab lepas tu
pada tu kelas dadi tu kami start cakap bahasa Arab dengan ustaz, tak ada cakap bahasa Melayu langsung. Kitab pun tak ada baris, tak ada bahasa Melayu langsung. Semenjak tu alhamdulillah kami dah mula faham sikit demi sedikit. Lalu lepas tu kami alhamdulillah sekarang tengah mengajar pada para beginner insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, sebenarnya Syahid dan Hafiz ni, dua orang saudari ini sangat berdisiplin dalam mempelajari bahasa Arab dan sangat bersungguh-sungguh sehingga hari ini Allah bagi mereka kurniaan, kelebihan membaca kitab dalam bahasa Arab, bertutur dalam bahasa Arab dan boleh memahami bahasa Arab. Jadi tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan semua untuk menyertai intensif mempelajari bahasa Arab selama 3 bulan sahaja. Jika tidak, boleh berulang. Tuan-tuan juga boleh menghantar anak-anak di pusat-pusat tahfiz At-Taqwa atau menghantar wakil-wakil daripada madrasah-madrasah untuk mempelajari intensif bahasa Arab 3 bulan. Sedikit pencerahan daripada saya, kenapa kita perlu mempelajari bahasa Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, kerana bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu bahasa syurga. Bahasa Arab itu bahasa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat pesan Habib Abdul Rahman, dia berkata, jika kita bertutur dalam bahasa Arab, niat sunnah kerana Rasulullah, setiap bertuturan kita akan mendapat pahala kerana ianya sunnah. Oleh itu, mempelajari bahasa Arab untuk memahami, untuk mempelajari amatlah penting. Seterusnya, selepas habis forum kita pada hari ini, kita akan teruskan Pada pelajar-pelajar sekolah tahfiz ni kan, kan bertahun-tahun hafal. Apa keberkesanan bila mereka belajar Nahwu Sorof ni? Kan adakah memberi kesan untuk mereka lebih semangat lagi untuk nak belajar sekolah hafazan? Okey, soalan yang baik daripada rais kami, daripada pengurusi. Apakah apakah kelebihan mempelajari bahasa Arab, semangat kepada budak-budak tahfiz ni? Baik, saya serahkan kepada saudara Syahir untuk menjelaskan. Macam mana dia? Apa manfaatnya? Baik, pada pertanyaan ni kita pertama sekali kena tengok pelajar tu lah, pelajar tahfiz ataupun anak kita yang belajar tahfiz tu. Kita tengok dia punya hafazan dia lancar tak ataupun senang tak untuk dia mengingati hafazan dia untuk hafal, kan? Tak lupa yang belakang. Bagi yang tu kami mengesyorkan yang mudah untuk menghafal lah, maksud saya, ataupun yang senang tangkap untuk hafazan, kami mengesyorkan untuk habiskan dulu hafazan. Untuk yang laju lah, habiskan hafazan anda sampai 30 juzuk. Dah habis, sebelum ataupun selepas ambil syahadah, kita mengesyorkan untuk dia belajar dulu dekat sini. Sebab kat sini singkat je 3 bulan. Jadi manfaatnya kat sini macam saya cakap lah, boleh hafal Al-Quran, boleh, sebab kita pun ada waktu untuk hafazan, dan boleh juga untuk kita faham, dan boleh juga untuk kita faham Al-Quran. Dan kalau kita faham, faedah kita dapat banyak. Sebab apa? Ramai pelajar-pelajar yang hafiz, dia tak faham Al-Quran, jadi dia tak tahu apa yang dia baca. Jadi itu sangat merugikan lah. Jadi kami mengesyorkan untuk belajar sini dululah, Nahwu Sorof 3 bulan. At least kita faham apa yang kita baca. Dan untuk orang-orang ataupun pelajar-pelajar tahfiz yang susah nak tangkap ataupun susah nak ingat pasal Al-Quran, susah nak ingat untuk hafazan-hafazan ni, kami mengesyorkan stop dulu hafazan. Kita belajar Nahwu Sorof 3 bulan dulu. InsyaAllah kita dah hafal Nahwu Sorof 3 bulan, kita sambung. Sebab apa? Kalau kita lama sangat dalam bidang hafazan, kalau kita tak lepas, contohnya macam dah 3-4 tahun, lepas tu mungkin dah hafal 15 juzuk, alhamdulillah dapat separuh daripada Al-Quran kan, tapi tak habis 4 tahun, dan kita rasa macam
terlalu rumit sangat, kita stop. Jadi saya rasa memang dah bazir masa lah 3-4 tahun. Walaupun kita dapat separuh Al-Quran, tetapi ada banyak masa yang tertinggal. Sebab itulah kami mengesyorkan untuk pelajar-pelajar tahfiz yang susah ni, ataupun yang rumit sikit nak hafal Quran ni, masuk dulu. At least kita dapatlah kaedah sikit macam mana nak baca kitab tak ada baris, adalah manfaat-manfaat. At least kalau kita dah cancel macam nak hafazan, mungkin sambung kemudian ke, boleh kita mendahulukan dengan baca kitab tak ada baris. Dan itu sajalah, supaya pelajar-pelajar semua boleh at least ada ilmu lain yang kita dapat. Dan semoga kita ni lah faham, kita baca Al-Quran tu kita faham, jadi lagi mudah untuk kita hafal dan kita tahu apa yang Al-Quran nak ceritakan kat situ, insyaAllah. Alhamdulillah, penjelasan yang bagus daripada saudara Syahir. Sebenarnya bila mungkin sebahagian orang tidak boleh pergi, memang mungkin yang masuk tahfiz 20 orang, mungkin yang hafiz mungkin 10 orang, mungkin 15 orang, ada yang tidak boleh pergi dalam bidang hafazan, dan mereka boleh sambung untuk mempelajari intensif bahasa Arab Al-Quran untuk menjadi beginner ataupun permulaan untuk nanti untuk belajar alim, atau untuk sambung lagi hafazan. Kerana bila kita belajar bahasa Arab, kita faham Al-Quran, maka makin seronok kita nak hafal Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran terdapat banyak kisah Nabi dan kita boleh faham satu persatu, insya-Allah. Jadi nasihat untuk para ibu bapa supaya menghantar anak, Dan nampak anak dah jam. nasihat bagi ibu bapa juga, bila mengetahui kemampuan anak kita kurang dalam bidang hafazan, kita boleh hantar anak kita intensif 3 bulan. Kita cuba untuk mempelajari bahasa Arab 3 bulan. Kerana dengan belajar bahasa Arab pada permulaan boleh membuka jalan-jalan yang lebih luas, yang mana kita boleh pergi belajar alim, kita boleh ambil SPM bahasa Arab, kita boleh belajar kitab, kita boleh bahasa Arab, kita boleh faham bahasa Arab, kita boleh sambung hafazan juga kerana Al-Quran bahasa Arab. Dan kita juga boleh dapat manfaat-manfaat lain. Kerana saya bagi tahu tadi, bahasa Arab adalah bahasa syurga, bahasa Arab adalah bahasa Nabi kita, bahasa dalam solat kita, bahasa Al-Quran kita. Ya, ini menjadi panduan hidup dan mati kita. Oleh itu, Pandangan kepada ahli-ahli forum mengenai satu lagi khusus pengajian bahasa Arab Al-Quran. Cuba ulas. okey, baik. Rais kita atau pengurusi kita ada nak membuat program baru berkenaan bahasa Arab Al-Quran. Bukan Nahwu Sorof lah. Dia adalah bahasa Arab Al-Quran. Program ini bertujuan untuk kita memahami bahasa Arab Al-Quran selama 1 bulan saja program ini. InsyaAllah kita akan berpindah kepada saudara Hafiz, saudara saudara Syahir untuk menjelaskan bagaimanakah program ini akan dijalankan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk program untuk bahasa Arab Al-Quran ataupun kitab hijau lah yang biasa kita buat live lah, yang dipimpin oleh Ustaz Farid dan Ustaz Agung kita. Jadi untuk kitab tu, dia pertama sekali memang mudahkan kita lah. Memang tujuan kitab tu dibuat, dia punya perawi kitab tu, Ustaz Dr. Warosli, tujuan dia buat untuk kita baca Al-Quran dan faham. Jadi Nahwu dengan Sorof ni berbeza. Nahwu dengan Sorof ni dia mengajar kita yang paling penting, target untuk mengajar kita baca kitab tak ada baris. Dan faham sebab apa? Kalau kita nak praktis baca kitab semua tu, kita mesti kena faham. Kalau kita pernah cakap dulu, Nahwu dengan Sorof ni, kalau kita tak boleh tarkib, kita tak faham makna. Jadi kalau kita dah boleh bagi baris semua tu, mesti kita faham makna. Macam tu, sama juga. Tetapi untuk bahasa Arab Al-Quran ni, dia memang ditujukan khas untuk kitab, khas untuk Al-Quran sahaja. Jadi dia bagi kaedah kita lah. Dia bagi kaedah-kaedah asas. Pertama memang adalah juga pasal huruf jar semua tu, tapi tak banyak, tak sejelas Nahwu dan Sorof lah. Tapi secara basic ada. Dan yang banyak dekat situ kamus kata dasar. Kamus kata dasar ni maknanya perkataan-perkataan dia ada tunjukkan. Macam satu kamus, satu slot ni dia tunjukkan perkataan-perkataan daripada alif sampai ya yang ada dalam Al-Quran, yang mana
dia siap ada kasih 4 bar. Yang mana kalau ada 4 bar dalam contoh macam daripada kalimat kata dasar dia ra, hamzah dengan alif, ada 4 bar. Maknanya 4 bar ni apa? 4 bar ni maknanya kerap ada dekat Al-Quran. Jadi kerap, paling kerap, lepas tu ada 3 bar. 3 bar ni yang paling kerap juga, tetapi kurang sikit daripada 4 bar tersebut lah. Maknanya dia punya kekurangan lagi daripada 4 bar yang kerap ada tu. Lepas tu ada 2 bar. 2 bar dan 1 bar ni kadang-kadang dan jarang-jarang yang ada dekat Quran. Jadi itu sangat memudahkan kita. At least kita dapat target yang mana kita kena hafal. Bukan semua. Tetapi untuk yang beginners, hafal yang ada 4 bar, ada yang kata dasar yang ada 4 bar dengan 3 bar je. Kemudian kalau dah lancar betul-betul, barulah hafal yang 2 bar dengan 1 bar. Dengan cara yang macam ni, barulah kita dapat tahu untuk kita faham Al-Quran. Sebab itu dia kasih terjemah macam kamus. Ra'a maknanya apa? Memandang. Katabah maknanya apa? Menulis. Daraba maknanya dia apa? Memukul. Semua ada dekat dalam kitab tu. Dia macam ada sebahagian, dia macam separuh kitab tu, separuhnya kaedah. Separuh lagi tu memang kamus. Kamus kata dasar. Itu memang sangat memberi manfaat kepada kita, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang hafiz lah, untuk memudahkan untuk kita faham. Okey, baik. Itu adalah penerangan sedikit berkenaan dengan program yang kita akan buat selama 1 bulan, iaitu Bahasa Arab Al-Quran menggunakan kitab Dr. Wan Rosli, berkenaan dengan kalimat-kalimat berkenaan dengan bahasa-bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran sahajalah. Sangat buka pada setiap pelajar tahfiz. Perkara ini sangat mustahak atau sangat penting bagi para hafiz, para alim yang mana untuk memahami Al-Quran, kita perlulah mempelajari bahasa Arab Al-Quran, kerana bahasa Arab Al-Quran ni mempunyai level yang tersendirilah dengan bahasa Arab yang lain. Program ini akan dijalankan hanya 1 bulan. Saya mengesyorkan semua pelajar tahfiz atau madrasah-madrasah menghantar wakil untuk belajar intensif 1 bulan bahasa Arab Al-Quran. Selain itu, kami juga akan meneruskan intensif 3 bulan bahasa Arab Nahu dan Saraf, yakni basic dalam bahasa Arab. Oleh itu, kita akan menamatkan program hari ini. Sebelum saya menamatkan, kami minta maaf salah silap, dan insya-Allah kita akan sambung dengan kelas seperti biasa, yakni Qisasun Nabiyyin. Qisasun Nabiyyin sahaja, kisah-kisah para nabi lah, dengan kelas tarkib, insya-Allah.